Baik, tumpuan dari negeri di bawah Bayu, Kerajaan Negeri bakal laksana program khas pekerja asing dan bukan permastautin bermula Februari ini. Untuk perinciannya langsung bersama Ritah Alusius Malik di Kota Kinabalu. Ritah, silakan. Ya Azam, Sabah akan menjalankan program khas pendataan pekerja asing dan bukan pemastautin bermula 3 Februari hingga 2 Ogos ini. Ia akan dilaksanakan Smart Sabah Corporation Sendirian Berhad SSC iaitu syarikat milik penuh kerajaan negeri. Menurut Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi bersama Jawatan Kuasa Teknikal Pengurusan Warga Asing Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin, pendataan ini penting bagi membantu kerajaan negeri merencana dasar-dasar melibatkan pekerja asing dan bukan pemastautin. Ia juga bagi membantu agensi penguatkuasaan mengenal pasti keperluan industri selain bagi penyesuaian dengan dasar buruh negara serta pelaksanaan rekod pengenalan biometrik keselamatan. Data-data yang kita terima tekat ini agak mengelirukan dan ianya perlu disinkronis secara bersama. Dan Smart Sabah akan bekerjasama dengan semua pihak, stakeholder, immigration, MKN, dan juga perangkaan untuk menentukan hala tuju berkenaan dengan masa depan Sabah dengan isu yang tergantung berpuluh-puluh tahun ini. Datuk Bung bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Pengurusan Warga Asing di Kota Kinabalu. Tambah beliau, pengurusan data yang tidak menyeluruh dan bersepadu boleh merencatkan usaha menyelesaikan masalah pengurusan pekerja asing di negeri ini selain mengakibatkan kesukaran melaksanakan aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan. Jabatan Air Negeri Sabah JANS kerugian hampir 180 juta ringgit setahun akibat kes curi air. Aktiviti haram itu kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan setinggan. Pengarah JANS Edward Ling Kapo berharap semua agensi berkaitan dapat memberikan kerjasama membantu mengambil tindakan mengatasi kecurian air sekaligus memastikan bekalan bagi pengguna berdaftar mencukupi. Jadi kita punya bidang kuasa hanya dapat memotong. Tapi sekiranya mereka tidak dipindahkan, diorang akan menyambung juga balik. Dan kita tidak dapat menjalankan penguatkuasaan sebab kita mempunyai kegiatan perundangan yang berbeza. Keperluan air amat mendesak sebab kita mempunyai kekurangan dari segi logi yang kita sedang usahakan untuk menambah kapasiti. Tetapi mencuri air adalah satu kesalahan, kan? Dan ia membebankan. Beliau ditemui media selepas operasi pemotongan sambungan paip haram di kawasan Tebobon, Ratau, Kota Kinabalu. Bagi utara Kota Kinabalu merangkumi Telipok, Spanggar, Manggatal dan Tuaran, kerugian akibat perbuatan curi air dianggarkan 4 juta ringgit setahun. Operasi 3 hari ini memfokuskan pemotongan paip haram di kawasan Setinggan dibantu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen, Sabah Electricity Sendirian Berhad SCSB dan kontraktor JANS. Jabatan Pertanian Sabah dan Jabatan Pertanian Malaysia hari ini memeterai Memorandum Persefahaman MOU untuk kerjasama teknikal dalam penyiasatan tanah bagi kesesuaian pertanian di negeri ini. Ia dijangka meningkatkan kadar liputan kawasan penyiasatan sedia ada di Sabah yang kini hanya 20% berbanding sekitar 90% di Semenanjung. Menurut Pengarah Pertanian Sabah Zulkifli Gulamdin, pihaknya menyasar mempertingkat liputan kawasan siasatan kepada 40,000 hektar setahun. Melalui MOU ini, sekitar 40 pegawai penyiasatan tanah dari Jabatan Pertanian Persekutuan akan digerakkan ke negeri ini untuk membantu melaksana penyiasatan secara berjadual. Ia bagi mengumpul data-data tanah pada resolusi yang lebih tepat di lapangan. Kerjasama teknikal penyiasatan tanah separa lengkap ini diperlukan untuk pembangunan pertanian negeri yang mengalami kekurangan data dan maklumat untuk interpretasi kesesuaian tanah tanaman. Zulkifli menyatakan demikian ketika berucap sempena pemeteraian MOU tersebut yang ditandatangani bersama Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Malaysia, Datuk Zahimi Hassan di Wisma Pertanian Sabah, Kota Kinabalu.
Pandemik COVID-19 bukan sahaja menjadi pencetus krisis kesihatan, malah mengakibatkan impak ekonomi kepada masyarakat termasuk pengusaha kecil dan sederhana. Ini dirasai sepasang suami isteri yang mengakui desakan akibat pandemik menguatkan semangat mereka mencuba perniagaan baharu bagi meraih pendapatan. Ikuti perkongsian disediakan Rosa Eligias. Luqman Awaluddin cekal menghadapi cabaran pandemik dengan memberanikan diri menceburi bidang pembuatan perabot daripada bahan kitar semula walaupun tidak mempunyai pengalaman. Langkahnya bermula dengan bermodalkan hanya RM210 bagi membeli alat mesin asas. Kerja kayu dan kerja besi adalah hobi saya buat sekian masa, tapi disebabkan oleh PKP dan tidak dapat menjalankan perniagaan kawash kita pada masa itu, jadi kita mulakan bisnes bruti dan besi, iaitu buat perabot. Luqman bersama isteri Siti Fasnur Khalek menimba ilmu melalui video tutorial di aplikasi YouTube bagi penghasilan perabot berasaskan besi dan kayu terpakai. Proses kita bermula daripada kayu pellet yang kita pilih sendiri. Kebanyakan kayu pellet kita kami ambil dari kilang-kilang pharmaceutical. Selepas itu daripada proses pemecahan kayu pellet itu, barulah kita akan buat kerja-kerja sanding, kerja memotong, kerja tanggam dan kerja membuat perabot seterusnya. Sebab kami menggunakan kayu pellet, in a way macam giving a second chance to itu pellet lah untuk kami cantikkan, dan benda tu instead of jadi terbiar ataupun menjadi sampah. Selang beberapa bulan memulakan perniagaan, pasangan suami isteri ini mendapat geran bantuan industri kecil sederhana BAIKS daripada Jabatan Pembangunan, Perindustrian dan Penyelidikan JPPP yang membantu mereka mengembangkan lagi perniagaan. Antara produk pilihan pelanggan ialah meja, rangka katil, almari dan kabinet dapur. Even though macam idea dia adalah something baru dan something yang special untuk customize, tapi apabila dia use upcycle wood, dia tidak menjejaskan hasil produk tersebut. Kesudahan dia memang produk tersebut sangat bermutu. Pasangan usahawan perabot ini kini mampu mengupah 3 tukang kayu tetap bagi menampung permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Saya sini bekerja dalam mau dekat 8 bulan lah. Pengalaman saya bekerja untuk pertama kali saya jadi artisan ni baru first time lah. Dia punya unik, kita dapat membuat sesuatu benda yang baru lah. Dia bilang orang kita buat sesuatu production tu. Kebanyakan perabot ni dia buat daripada yang sudah sedia ada lah. Kan kalau contoh yang tinggal pasang skru ataupun tinggal diri siap lah. Tapi dari sini kita buat daripada kosong, daripada kita mengukur, kita buat design, lepas tu kita diri siapkan benda tu. Bidang pembuatan kayu bukanlah sesuatu yang mudah, apatah lagi jika tidak mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam bidang ini. Tetapi menerusi kesabaran dan kesungguhan, pengusaha perabot tempatan Luqman Awaluddin bersama isterinya Siti Fasnur Khalek berjaya membuktikan yang ianya tidak mustahil dan mampu memberi pendapatan yang tinggi. Rosa Eligias, Berita RTM. Menjelang perayaan Tahun Baharu Cina yang akan diraikan dalam seminggu lagi, masyarakat khususnya yang menyambutnya teruja dengan prosedur operasi standard SOP yang diumumkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun baru-baru ini. Berikutan lebih banyak kelonggaran berbanding tahun lepas, kebenaran acara makan besar keluarga dan aktiviti ziarah memberi semangat untuk mereka yang meraihkannya membuat persiapan meskipun secara sederhana. Antara yang menjadi tumpuan, perhiasan rumah dan penyediaan menu ketika sambutan. Persiapan Chinese New Year ni macam biasa, memang ikut SOP. So, seminggu lagi lah mau Tahun Baru Cina. Jadi, lebih kurang sudah boleh cakap semua pun bersedia lah. Barang-barang macam perhiasan rumah, makanan begitu untuk merayakan dengan saudara lah begitu.
yang rapat lah. Persiapan Chinese New Year kami tahun ni kira okey lah, walaupun macam last year kami tidak dapat ber-Chinese New Year sebab COVID kan. And then this year at least dapat berjumpa dengan family di kampung. Jadi setakat ni dalam 70% begitu. So 1 minggu lagi kan Chinese New Year sudah. Barang perhiasan kira mudah. Jadi senanglah untuk dapatkan. Sekarang ni di sini untuk tambah lagi lah. Now we just buy a little bit of for the decoration only because 2 years we don't didn't celebrate lah. Yeah, because my daughter is different. Is in Keningau, I'm in KK. Only 4%, but not many people gathering together lah. Oh, we just eat in the house. Yeah, simple dinner lah. Antara kelogeran SOP bagi sambutan Tahun Baharu Cina kali ini adalah kebenaran persembahan tarian singa, naga dan harimau yang tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Kekal patuhi SOP. Kita jaga kita. Kembali bersama Azam, silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Kota Kinabalu.